Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Ruman Haris. Anda sedang menonton Malaysia Memilih. 5 hari lagi sebelum 19 November, rakyat Malaysia di seluruh negara akan turun. Tetapi seperti yang dijangka oleh ramai dan juga dibimbangi oleh ramai, cuaca juga semakin tidak menentu tak kala kita menghampiri hari pengundian pada 19 hari bulan nanti. Dan baru-baru ini, Met Malaysia dan juga Jabatan Pengairan dan Saliran mengeluarkan amaran risiko banjir di sekurang-kurangnya 6 negeri, 5 negeri dan juga 1 wilayah persekutuan termasuk wilayah persekutuan Kuala Lumpur. Yang kita saksikan di beberapa kawasan kemungkinan calon-calon berkempen dalam banjir dan meningkatkan lagi kemungkinan bahawa pengundi di setengah pihak mungkin akan mengundi dalam suasana hujan lebat dan juga banjir. Bagaimana kita memastikan pengurusan bencana mantap untuk memastikan pesta demokrasi pada 19 November ini tidak akan terkesan? Saya mahu bersama dengan dua wartawan kami yang berada di dua lokasi, dua hujung Malaysia. Seorang di Pulau Pinang, seorang di Johor. Umar Bati Ramayah berada di Tasik Gelugur, Pulau Pinang. Dan juga Aiman Hakim berada di Skudai, Johor. Dua kawasan, dua negeri yang ada lokasi-lokasi yang berisiko akan dilanda banjir susulan hujan lebat yang dijangka berterusan untuk beberapa hari akan datang. Saya mahu pergi ke Umar terlebih dahulu di Tasik Gelugur. Umar, beberapa kawasan di Pulau Pinang, seperti di pulau khasnya, di Bayan Baru, di kawasan Bayan Lepas, antara kawasan yang dijangka akan dinaiki air banjir jika hujan lebat berterusan. Tapi di Tasik Gelugur, bagaimana suasana dan cuaca dan juga persiapan dan kesiapsiagaan setakat ini, Umar? Terima kasih Lokman di Pusat Penyiaran Asia, dan pada ketika ini kalau Lokman tengok, saya berada di salah sebuah perkampungan di Lahad Yu, iaitu di bawah Parlimen Tasik Gelugur. Ini adalah salah satu kawasan yang selalu dinaiki air, dan semalam kira-kira 34 hingga 50 keluarga dari kampung di sini terpaksa dipindahkan di Sekolah Kebangsaan Lahad Yu sebagai yang ditempatkan di pusat pemindaan sementara. Dan hari ini tadi saya sempat pergi meninjau pagi tadi, dan saya juga nampak tempat situ sudah di-clear, di mana saya difahamkan ke semua keluarga yang sebelum ini ditempatkan mangsa banjir yang ditempatkan di sekolah berkenaan sudah dibenarkan pulang. Itu satu. Dan kalau saya kira di seberang perai, termasuk seberang perai utara, seberang perai tengah dan juga seberang perai selatan, saya boleh katakan semua pusat perpindaan sementara sudah ditutup pada jam ini. Itu. Dan semalam saya sempat membuat tinjauan di kampung yang sama, bukan saja kampung ini dan beberapa kampung berhampiran, dan saya juga sempat bersama-sama berkongsi apa yang diceritakan oleh penduduk di sini. Selain daripada kebimbangan banjir, penduduk kat sini mengakui bahawa sebenarnya mereka terpaksa berdepan dengan kebimbangan berganda selain daripada banjir. Satu lagi isu yang menjadi meresahkan mereka adalah ancaman daripada binatang-binatang seperti ular, lintah dan sebagainya. Dan menariknya sebenarnya mereka agak sudah penduduk di sini ketika ditemui agak sudah bersedia kerana berbanding dengan tinjauan saya ataupun pengalaman saya di Selangor membuat liputan di kawasan Selangor dan Kuala Lumpur pada tahun lalu, di mana rata-rata penduduk di sana agak tidak bersedia untuk berdepan dengan banjir. Tetapi di sini, di kawasan ini, penduduk di sini agak sudah tahu mereka boleh menjangkakan berdasarkan paras air sungai di bersebelahan di kampung mereka, dan sejurus sahaja air sungai naik ke satu tahap, mereka sudah memindah mereka sendiri berjalan keluar daripada kawasan ini untuk pergi mencari perlindungan di Dewan Berhampiran ataupun sekolah berhampiran yang dijadikan PPS. Dan bercakap mengenai berbalik kepada yang selain daripada kebimbangan terhadap banjir ini, mereka juga meluahkan keresahan mereka berhubung dengan binatang berbisa seperti ular, dan kita dengarkan sebenarnya apa yang dikatakan oleh mereka, Lokman. Biasanya lepas banjir kalau kita cuci rumah tu mesti akan ada jumpa ulat ke lipan, kita mesti akan jumpa. Waktu banjir yang 2017 tu pun rumah jiran sampai 3 ekor ulat masuk. Ulat sawah tidur sebelah. Memang kawasan tu memang orang kata time banjir je ulat mesti akan keluar pergi tempat yang selamat kan. Sebab dekat situ pun saya trauma, waktu bini saya mengandung pun kaki dia pernah kena belik ulat. Berapa tahun dia ni? 2 tahun yang lepas.
Kira waktu tu musim hujan kan. Kira ulat masuk dalam rumah. Tengah-tengah lalu ulat tu kira adalah 2 jari kot dia belik kaki wife. Nasib baik tak jadi apa lah. Oh, biasalah tu kalau kadang ulang kan. Yang pertama tu datang besar tu ulang lah. Kan bila ayat naik dia masuk kan. Ulat yang besar ni kadang-kadang lipan apa semua ni. Ulang lalu ulat yang ni lah. Hari tu besar jugalah masuk dalam rumah. Tahun ni yang 2017 kan. Paling banyak ulat masuk dalam rumah tau. Kami sampai takut lah nak masuk. Sampai panggil orang minta tolong kan. Besar. Biasa lah dia macam dia cari tempat untuk menyorok. Bila masuk dalam rumah ada orang tu tempat yang macam almari ke apa ke atas almari dia duduk atas tu. Bila balik kan kita nak kemas rumah nak basuh rumah kita kena spray dulu tau. Kita kena macam barang-barang ni kita kena check dulu. Kalau tidak kita tak tahu dia duduk dalam tu. Biasa yang lama dulu sampai atas rumah. Dia naik atas rumah. Bila dah kering kami ambil tongges nak tengok dia duduk lengkap bawah tongges sekali hitam seduk tenduk-tenduk. Letak balik lari turun dulu. Tiap kali banjir mesti pula ada. Benda bisa ada. Betul lah. Kalau macam dalam sangat depa tak bagi duduk di rumah lah, depa tutup habis api elektrik apa. Orang depa main ambil dengan but. Macam bomba main ambil dengan but. Itu antara kebimbangan yang disuarakan oleh penduduk yang menjadi mangsa banjir di kawasan ini dan mereka apa yang diharapkan oleh mereka adalah solusi segera daripada kerajaan sama ada kerajaan negeri ataupun kerajaan persekutuan. Lokman? Ya, Umar, sudah tentu persoalan dan kebimbangan utamanya adalah jika hujan lebat dan kawasan-kawasan tersebut dinaiki air, adakah ia akan sampai tahap di mana ia akan menjejaskan kebolehan pengundi untuk mengundi pada 19 November nanti? Bagaimana pula dengan itu di kawasan Tasik Gelugur, tapi bukan sahaja di Tasik Gelugur tapi di kawasan-kawasan yang sensitif dinaiki air di sekitar Pulau Pinang? Adakah kita dapat lihat risiko mungkin sehingga pusat-pusat mengundi nanti mungkin akan menaiki air jika hujan lebat berterusan sehingga 19 November? Dan jika itu berlaku, apa contingency plan-nya, Umar? Okey, sebenarnya Lokman, semalam saya ada tanya soalan yang sama kepada penduduk di sini. Agak rata-rata daripada mereka yang saya temui agak bersedia untuk mengundi pada 19 November ini. Dan apa yang menarik saya lihat hanya kawasan-kawasan sebahagian daripada kawasan di Tasik Gelugur yang permukaan buminya agak rendah daripada jalan besar dinaiki air sebenarnya. Dan saya lihat pusat-pusat pengundian yang baik di kawasan kampung ataupun di kawasan bandar terletak di kawasan di permukaan tanah tinggi. Itu satu. Dan semalam juga saya ada ajukan soalan yang sama kepada beberapa orang pakar mengenai saliran dan saluran di kawasan ini. Dan antara yang dicadangkan oleh pakar dalam bidang ini adalah mereka meminta atau menggesak kerajaan Pulau Pinang untuk membina kolam takungan air sebagai penyelesaian kepada masalah banjir kilat di kawasan Pulau Pinang terutamanya. Kerana kalau kita tengok pada demografi dan dari segi sejarah rekod sebelum ini, Lokman, kawasan ini bukan first time ataupun dua kali dia kena. Sebenarnya dalam setahun setiap 4 bulan penduduk di sini terpaksa berdepan dengan masalah banjir. Saya ingatkan perkara itu sudah menjadi sebahagian daripada kehidupan mereka, di mana mereka sudah tahu dari jika kalau hujan turun dalam lebat dalam 2 atau 3 jam, mereka sudah pun bersedia untuk berpindah daripada rumah mereka. Itu begitu sampai ke tahap begitu. Tapi pun begitu, mereka masih mahu penyelesaian segera dan apa yang dicadangkan oleh kolam takungan air itu yang dicadangkan. Dan kolam takungan air adalah sejenis di mana dia berlaku sebenarnya dia ada berdasarkan kajian sebelum ni 2020 juga kawasan yang sama iaitu kawasan di Taman Saujana, Taman Impian Ria dan Taman Sentul sebenarnya adalah kawasan-kawasan yang selalu dinaiki air dan justru itu kajian bersama dengan Institusi Penyelidikan Air Kebangsaan Malaysia mencadangkan kerajaan untuk membina air takungan ini. Sebenarnya bagaimana air takungan ini berfungsi sebab dia akan dia akan melibatkan kawasan lembangan di sungai
junjung berhampiran di mana kawasan air yang berlebihan akan ditakungkan ke dalam air kolam ini sebelum disalurkan kepada saluran utama. Itu sahaja, Lokman, dan saya kira itu saja perkongsian saya buat jam ini dari Pulau Pinang, dan saya akan sampaikan berita penuh dalam Astro Awani dan astroawani.com nanti, ya Lokman. Terima kasih. Berbalik ke studio. Baik, terima kasih Umar. Nampaknya kolam takungan itu mengambil pendekatan tunggu dan lihat, tetapi dalam isu ini saya tak kira kita boleh ambil pendekatan tunggu dan lihat dan tunggu ia jadi terlebih dahulu untuk kita cuba mencari penyelesaian apabila kawasan-kawasan pusat mengundi mungkin dinaiki air atau menyusahkan pengundi untuk turun menunaikan tanggungjawab mereka. Dan kita ke set data kita, kalau kita lihat, ini adalah carapan kami, laporan kalau mengikut Jabatan Pengairan dan Saliran, kawasan-kawasan parlimen yang paling berisiko dinaiki banjir jika cuaca hujan lebat berterusan. Dan saya sudah highlightkan, saya sudah tandakan di sini 3 kawasan di Pulau Pinang dan juga Johor. Di Pulau Pinang, Nibung Tebal antaranya dan Bayan Baru juga antara satu kawasan. Kawasan Umar tadi pun di Tasik Glogor juga antara yang sensitif dinaiki air jika hujan lebat berterusan. Di Johor ada 2, P154 Mersing yang terletak di sini di pesisir dan juga Tanjung Piai. Tanjung Piai adalah kawasan yang paling selatan di Asia sebenarnya, sudah tentu terletak di pesisir juga. Saya mau bersama dengan seorang lagi wartawan kami, wakil Astro Awani di Johor, Aiman Hakim, sudah pun bersedia difahamkan di Skudai. Difahamkan Tanjung Piai dan juga Mersing taklah begitu dekat, Aiman, dengan Skudai. Tapi bagaimana situasi di Skudai? Cuacanya bagaimana dan adakah risiko juga air akan naik sehingga tahap yang boleh menjejaskan perjalanan kempen dan menjejaskan proses pengundian mungkin 5 hari dari sekarang? Baik, terima kasih Luqman. Jadi macam Luqman katakan tadi, kalau kita bertanyakan soal banjir di Johor ini, sudah pastinya 2 kawasan yang Luqman sebutkan tadi, Tanjung Piai dan juga Mersing merupakan salah satu hotspot kerap berlakunya banjir. Dan ini juga termasuk di Skudai di mana saya berada pada ketika ini, merupakan salah satu hotspot yang kerap berlakunya banjir. Dan kalau kita dapat lihat di belakang ini, ketika ini sungai Skudai ini merekodkan paras air yang tinggi dan berwarna merah paras airnya. Dan walaupun dalam ketinggian saya ini nampak gayanya paras air di sungai belakang ini rendah, tapi kita melihat daripada perspektif ataupun impaknya kepada penduduk-penduduk di kawasan rendah di belakang sana. Dan ini mengakibatkan penduduk-penduduk di situ mungkin terjejas kiranya paras kenaikan air di sungai Skudai. Khususnya saya perincikan di Skudai ini kenapa? Kerana Skudai ini hanya 20 minit daripada kawasan bandar dan Skudai ini juga bilangan pengundinya besar. Dan di Skudai juga kerap berlakunya banjir dan ada kebimbangan penduduk sekiranya hari pengundian nanti berlakunya hujan lebat dan sejurus menggugat ataupun mengganggu urusan pengundian mereka sekiranya mereka keluar mengundi pada hari 19 November nanti. Itu di Skudai. Soalan Luqman pula di Tanjung Piai dan Mersing. So, kalau saya terperincikan angle banjir di 2 daerah itu, sudah pastinya saya tidak dapat menjangkakan apa-apa kerana memang setiap hujung tahun je Luqman, memang 2 kawasan itu sering saja dilanda banjir. Dan kalau kita cantum ke sekali dengan proses pilihan raya pada ketika ini, memang sejak semalam sekalipun proses pilihan raya, contohnya KP kempen yang diadakan calon-calon di 2 parlimen ini agak terganggu kerana kalau saya lihat daripada sosial media calon-calon berkenaan, mereka mengeluarkan jadual bahawa mereka akan melawat di kawasan sekian, tetapi mereka terpaksa mengubah jadual mereka untuk melawat mangsa-mangsa banjir. Jadi ini saya boleh katakan bahawa memang keadaan banjir ini sedikit sebanyak menggugat kempen pilihan raya dan juga proses undian yang bakal berjalan nanti, terutamanya di 3 daerah ini, di Skudai dan di Tanjung Piai dan juga di Mersing. Dan saya juga ingin tumpukan ke arah daerah-daerah yang lain seperti mungkin Luqman lupa tahun lepas Segamat juga antara kawasan yang terjejas banjir paling teruk, sehingga kan saya sebagai wartawan sendiri terpaksa pergi ke sana menaiki bot dan ada rumah yang tenggelam sepenuhnya. Jadi itu tahun lepas. Tahun ini bagaimana Luqman? Mungkin kita sebagai saya sendiri memang bimbang sekiranya paras air itu meningkat seperti tahun lepas, dan pada masa yang sama keadaan banjir dan pilihan raya juga kita perlu adakan dalam satu masa yang sama. Jadi itu kebimbangan penduduk setempat menjelang pilihan raya. Ya, data SPR yang terdaftar pengundi, data pemilih yang terbaru kita lihat Skudai
di Dun Skudai N48 ada lebih 103,000 orang pengundi untuk PRU 15 kali ini. Ramai yang mungkin akan terkesan. Jadi soalan sama Aiman, apa pun kebimbangan kita, dia akan berbalik dan penghujungnya adalah soalan yang sama. Daripada ke utara tanah air seperti Umar tadi di Pulau Pinang sehinggalah ke selatan tanah air seperti Aiman sekarang ini. Sekiranya cuaca lebat dijangka berterusan seperti yang dijangka oleh ramai dan juga diberikan bayangan dan juga amaran oleh pihak-pihak seperti JPS dan juga Met Malaysia dalam beberapa hari akan datang, mungkin sehinggalah hari pengundian nanti, apa contingency plan di Skudai dan juga di kawasan-kawasan hotspot di Johor seperti di Mersing, seperti di Tanjung Piai, seperti di Segamat? Adakah kita mungkin menyaksikan kemungkinan sehingga kawasan-kawasan penting seperti pusat mengundi dan sebagainya, PDM dan sebagainya pun mungkin akan dinaiki air, bukan sahaja rumah-rumah orang? Dan sekiranya ia sampai ke tahap itu, apa contingency plan, apa rancangan alternatif? Baik, terima kasih Luqman. Jadi soalan apa perancangan alternatif yang bakal dilaksanakan membabitkan isu banjir sekiranya isu ini melanda di kawasan-kawasan pusat mengundi? Sudah pasti ini merupakan satu kerisauan penduduk. Bukan saja penduduk, malah saya sendiri pun risau sekiranya kawasan liputan saya nanti akan dilanda banjir dan sebagainya. Tetapi tempat untuk saya menyelidik apa antara contingency plan yang dilaksanakan pihak kerajaan pada ketika ini, dan saya boleh katakan salah satu daripadanya adalah sebelum ini kerajaan sudah pun menyelenggara sistem peparitan. Mungkin saya boleh katakan Danak Pilihan Raya barulah mereka melaksanakan urusan peparitan, membesarkan longkang, mendalamkan parit dan sebagainya, dan itu telah dilakukan terlebih awal. Tetapi kita tahu setiap tahun walaupun parit dah diubah suai, dah didalamkan dan sebagainya, masih lagi berlaku banjir. Jadi apa tindakan seterusnya? Mungkin kalau berdasarkan pengamatan saya sendiri, apa yang saya lihat adalah ketika ini selain daripada kita mendalamkan parit, kita juga sekarang ini sudah diperkenalkan dengan salah satu sistem pengairan di mana sistem takungan di bawah jalan raya itu mungkin diaplikasikan tak lama lagi di Malaysia ini. Tetapi itu untuk jangka masa panjang, belum akan diaplikasikan untuk masa terdekat. Tetapi untuk masa dekat menjelang pilihan raya, apa perancangannya dan apa yang saya boleh katakan pada ketika ini, antara agensi-agensi yang membantu dalam memudahkan urusan bencana ketika banjir nanti membabitkan Angkatan Pertahanan Awam, Polis Diraja Malaysia dan juga Polis Marine yang akan membantu untuk memudahkan urusan kita sekiranya berlaku banjir di pusat mengundi nanti. Ya, saya fahamkan Aiman juga ada klip audio untuk berbual dengan pakar berkenaan dengan apa yang kita bincangkan dan mungkin apa perancangan yang kita boleh pertimbangkan kalau kita berdepan dengan situasi ini di selatan Malaysia. Kita dengarkan dahulu. Jadi visi ataupun harapan saya pada masa akan datang, kerana perubahan cuaca ini sebenarnya dia adalah perkara yang benar-benar berlaku dan telah pun diberikan fakta oleh para saintis. Dan walaupun perubahan itu kita nampak kecil dari tahun ke tahun, tetapi kumulatif implikasinya kepada satu-satu kawasan tempatan itu sangat besar. Sebagai satu contoh, kita sebelum ini tidak pernah menjangkakan kawasan bandar boleh mengalami banjir sehingga berjam-jam lamanya dan masyarakat boleh terperangkap. Hanya disebabkan oleh limpahan daripada parit ataupun daripada kawasan sekitar. Ini disebabkan oleh apabila kita membuat peningkatan dari segi urbanisasi, kita tidak melihat daripada cumulative impact tu tadi. Jadi visi saya adalah kita kena meletakkan satu rangka kerja sebab kita sudah mempunyai satu blueprint ataupun roadmap berkaitan dengan keperluan bencana, tetapi perlu direalisasikan. Ya, apa blueprint itu? Mengetahui apa yang kita sudah ketahui setakat ini berkenaan dengan ramalan cuaca untuk seminggu akan datang. Bagaimana kita memastikan kita bertindak sebelum ia terlambat, sebelum ia akan memberi kesan kepada kebolehan pengundi untuk menunaikan tanggungjawab mereka 5 hari dari sekarang. Itu kita akan kupas selepas ini dengan aktivis alam sekitar Amlir Ayat. Terima kasih kepada Aiman Hakim dari Johor dan juga Umar Pati Ramayah dari Pulau Pinang. Kita akan kupas dalam segmen kedua selepas ini. Jangan ke mana-mana.